ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita doa sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Haji Jamaluddin serta jawatan kuasa Masjid Al-Muttaqin. Juga yang saya amat hormati barisan imam, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita berhimpun lagi untuk menyambung tadabbur kita menerusi surah As-Sajdah. InsyaAllah pagi ini kita tengok ayat yang ke-17 dan 18. Muka surat 416. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فلا تعلم نفس, maka tidak ta'lamu ia mengetahui nafsun oleh suatu jiwa ataupun oleh seorang pun boleh. Jadi mafhumnya maka tidak ada seorang pun mengetahui ma akan apa yang ukhfiya telah disembunyikan ia lahum bagi mereka min qurrati berupa qurrati a'yun yang menyenangkan, yang menyejukkan a'yunin bagi mata. Jazaan sebagai jaza balasan bima kanu ya'malun. Bima bi di situ disebabkan apa yang kanu adalah mereka, iaitu dulu mereka sentiasa apa dia? Ya'maluna, mereka sentiasa mengerjakan. Jadi ayat 17 ini adalah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang beriman kepada ayatnya, iaitu ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Dahulu kita bincangkan tentang ayat yang ke-15. Allah menceritakan kepada kita tentang orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah, mereka tunduk patuh kepadanya. Mereka menyungkur sujud
tanda tunduk mereka kepada perintah Allah. Dan mereka sentiasa bergerak di atas muka bumi ini. Wasabbahu, minggu lepas kita bincang. Iaitu apa dia? Dia bergerak, sentiasa bergerak. Ustaz, bukankah masuk sabbahu tu bertasbih? Ya, betul. Tapi kita bincangkan dari segi bahasa. Cuba tengok nota minggu lepas. Dia berkataan sabaha, bergerak. Sabbaha ni banyak bergerak. Jadi dalam rangka apa dia bergerak atas muka bumi ini? Dalam rangka sebagai hamba Allah. Bila hamba Allah, tugasnya apa dia? Mensucikan Allah, membersihkan Allah daripada segala syirik. Jadi di mana dia berada pun, macam peribahasa kita lah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bumi siapa kita pijak? Bumi Allah. Langit siapa kita junjung? Langit Allah. Daripada langit itu turunnya apa? Al-Quran, kan? Di mana saja kita berada, tetap kita di bawah langit Allah. Apa yang turun daripada atas ke bawah? Al-Quran. Betul kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi dekat mana kita berada, tetap kita ni berada di bawah naungan Allah, yang mana Allah perintahkan kita menerusi Al-Qurannya. Jadi kita bergerak di mana sahaja pun, dalam keadaan apa dia? Mensucikan Allah daripada segala kesyirikan. Itulah maksudnya kita bincang minggu lepas. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Jadi dia bergerak itu dalam keadaan dia bersyukur kepada Allah. Bihamdi rabbihim. Sebab apa? Sebab Tuhannya telah mengurniakan kepadanya segala macam nikmat. Jadi dia membalas syukur itu dengan tunduk patuh, mengabdikan diri kepada Allah. Itulah dia orang yang taat kepada Al-Quran. Sesuai dengan peribahasa kita tu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kita takut kita syarahkan kepada benda yang kecil je, duduk dekat Arab jadi orang Arab. Duduk macam masuk apa? Kandang rimau, ngaum. Masuk kandang kambing, ngembek. Jadi kita duduk kat mana sekarang masalahnya? Duduk kat bumi Allah. Patuh je lah apa yang Allah perintahkan. Dan hum la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri. Apa antara sifat orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah ini? Tatajafa junubuhum anil madaji'. Rusuk-rusuk mereka jauh dari tempat tidur mereka. Iaitu apa maksud dia? Mereka beribadah pada waktu malam. Mereka sedikit sekali tidur. Tidur pada waktu malam untuk apa? Bukan. Bangun pada waktu malam untuk apa? Apa dia? Tahajud. Apa tujuan tahajud tu? Mengingati Allah. Tujuan tahajud itu adalah untuk menguatkan hati. Kan, cuba tengok balik surah 73. Surah 73, muka surat 574. Minggu lepas kita tengok dah, kita ulang sikit balik. Surah Al-Muzammil, kan? Apa maksud Al-Muzammil? Orang yang berselimut. Muka surat 574. Ayat pertama kita tengok dulu. Muka surat 574. 574. Jadi antara sifat orang beriman ialah dia bangun malam. Jadi dalam ayat ini jelas Allah kata, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Kum. Kum tu apa kum? Kumi itu daripada bawah sebab lepas tu al-lail dia sukun.
Sebenarnya kum. Kum tu kata kerja perintah. Maksudnya apa dia? Bangun. Yang perintahkan bangun tu siapa? Allah. Allah suruh bangun bagi orang yang sedang tidur tadi, berselimut. Memang ayat ni tentang Nabi Muhammad, tapi ibrah dia kepada manusia selepasnya. Bangun al-lail pada waktu malam. Tapi bukan semua sampai tak tidur langsung. Illa qalilan, ambil sebahagian, sedikit. Sama ada nisfahu, separuh, ataupun awin qus minhu qalilan, atau sikit lagi daripada separuh, auzid alaihi, atau lebih lagi daripada separuh. Tapi tidur, kemudian bangunlah maksudnya. Lepas tu kena buat apa? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran kan? Baca Quran dengan tartil, dengan perlahan. Inna sanulqi alaika qaulan saqila. Kenapa kena baca tartil? Kerana Quran ini adalah suatu perkataan yang berat. Apa maksud berat? Tanggungjawabnya berat. Selagi kita masih hidup ni, nyawa di kandung badan ini, kita ada tanggungjawab, iaitu Al-Quran. Kan di akhirat nanti akan ditanya kepada kita tentang apa? Al-Quran. Apa yang kita telah lakukan kepada Al-Quran. Sebab tu nanti Al-Quran jadi apa? Hujah untuk kita ataupun hujah ke atas kita. Quran akan backup kita ataupun Quran akan kata apa dekat kita macam-macam. Dulu dia tak pedulikan aku. Nak macam tu, Allah Akbar. Jadi waktu siang sibuk tak? Tengok Allah kata lepas tu, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Tengok ayat 7 dulu. Sesungguhnya bagi engkau pada siang hari itu ada urusan yang panjang. Jadi bila kita nak membaca Quran dan kita nak meneliti dan memahami apa perintah-perintah Allah pada waktu malam. Allah kata ayat 6 tadi, inna, sesungguhnya nasyi'atal lail, bangun pada waktu malam itu, hiya asyaddu wat'an, menguatkan, lebih kuat sentuhannya, wa aqwamu qilan, dan lebih berkesan bacaannya. Jadi apa tujuan kita bangun malam baca Quran? Nak menguatkan apa tadi kita sebut? Hati. Kenapa nak kuatkan hati? Sebab siang kita banyak urusan nak buat. Urusan sebagai apa? Hamba Allah yang dia jalan di mana-mana, tujuan dia adalah mensucikan Allah. Bukan ada beza, malam saya beribadah, lepas tu siang tak ada buat apa-apa. Sahabat Nabi bukan begitu. Sahabat Nabi siang dia macam mana? Seperti orang-orang yang pergi berjihad pada jalan Allah sentiasa. Malam mereka menjadi orang yang sujud kepada Allah. Itu bukan malam dia sujud beribadah, tapi siang tak ada kena-mengena dengan apa yang dia buat pada waktu malam. Sebab tu bila bangun malam, Allah perintahkan untuk apa dia? Baca Quran. Kan lepas tu kita tengok surah Al-Mudaththir pula. Tengok surah Al-Mudaththir, Allah kata apa? Ya ayyuhal mudaththir. Belakang je. Belakang. Ayat muka surat 575 pula. Ya ayyuhal mudaththir. Wahai orang yang berselimut. Kum. Apa maksud kum tadi? Bangun. Tadi Allah perintahkan tak kita suruh bangun? Perintah juga. Tapi perintah untuk apa? Baca Quran. Lepas tu, untuk apa baca Quran? Supaya menguatkan hati kita. Sebab ada kerja nak kena buat. Yang ni Allah kata, sekarang bangun lagi. Fa'anzir. Apa maksud fa'anzir? Cuba perhatikan terjemahan dia. Bagi peringatan. Itulah maksudnya tadi dalam surah As-Sajdah. Orang yang beriman kepada ayat Allah itu, dia mensucikan Allah. Iaitu apa dia? Siangnya tu, dia bergerak dalam untuk tujuan apa? Membersihkan Allah daripada kesyirikan. Mana ada orang sembah berhala di kalangan kami, tetapi berapa ramai di antara kita ini, diri kita ini masih lagi memuja kebendaan. Nak keluarkan manusia daripada hal tersebut. Anak-anak kita ke, keluarga kita terdekat ke, adik-beradik kita ke. Siapa yang perlu nasihati mereka? Macam Nabi awal-awal dapat wahyu, siapa yang Nabi disuruhkan untuk menyampaikan dakwahnya? Kan kepada keluarga yang terdekat dulu. Jadi kita yang pagi-pagi ini insya-Allah dalam masjid ini pagi-pagi kita mentadabbur Quran, kemudian siapa yang akan bagi peringatan kepada ahli keluarga kita? Yang ramai ini muslimin, muslimat, dan tentu di rumah. Siapa yang akan sampaikan kepada mereka? Kita, insya-Allah. Tu bangun untuk buat kerja. Baik.
Jadi malam tu dia bangun malam. Bangun malam siapa yang tahu dia bangun malam? Boleh tak dia bagi tahu, alhamdulillah dia update status pagi ni. Alhamdulillah malam tadi dah baca Quran dah juzuk 1. Perlu tak? Perlu tak perlu? Tak perlu kan? Jadi sepatutnya ibadah malam ni sifat dia macam mana? Sembunyi. Al-jaza min jinsil amal. Kaedah dia. Balasan yang Allah akan berikan mesti sesuai dengan amalan yang kita buat. Al-jaza min, ini bukan hadis, ini kaedah. Memahami keseluruhan ayat Quran ni kita boleh faham. Jinsil Quran pula. Jinsil amal. Cuba baca dengan saya. Al-jaza min jinsil amal. Ganjaran ataupun balasan lah kita kata ya. Balasan. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Itu kita terjemah bebas lah ni. Terjemah satu-satu maksudnya balasan itu daripada jenis amalnya. Tapi maksudnya mafhum dia ialah balasan itu sesuai dengan amal dia. Sekarang antara sifat orang beriman ialah dia bangun malam. Apa dia buat pada bangun malam tadi? Dia baca Quran kan? Dengan tartil. Untuk apa tadi? Untuk menguatkan hati dia. Sebab siang dia nak bekerja. Siang terang-terangan dia bekerja. Tapi malam dia dengan Allah. Lagi apa lagi? Cuba tengok surah 51. Muka surat yang ke-521. Jadi kita sebut surah 73 kan? Ayat 1 sampai 6, lepas tu 74, ayat 1 sampai 2 paling-paling lah. Ini yang minggu lepas. Tengok surah 51, ayat yang ke 17, 18. Ini tadi, Qumil laila illa qalila, surah 73, ayat 4. Ayat 3 kan tadi, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila. Okey, tengok surah berapa? 51 ayat 17 dengan 19. 17 dengan 18. Ayat 4. Ya muzammil qum al-laila qalila nisfu aw inqus minhu qalila aw zid wa rattil qur'ana tartila. Ayat 4. Okey, surah 51 ayat 17 hingga 18 Allah sebut apa? Muka surat 521. Allah kata kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jumpa tak ayat tu? Apa maksud dia? Ni sifat orang yang bertakwa, orang yang muhsin. Di dunia dulu mereka sedikit sekali daripada malam mereka tidur. Samalah juga dalam surah Sajadah. Kemudian mereka buat apa lagi? Tadi dah sebut dah baca Quran. Betul Allah kata wabil ashar. Apa terjemahan wabil ashar? Dan pada waktu sahur. Waktu sahur bila waktu sahur? 20 minit, 15 minit sebelum subuh. Apa mereka buat? Yastaghfirun. Mereka memohon ampun kepada Allah. Ini semua urusan peribadi dia dengan siapa? Allah kan? Kenapa mohon ampun? Bila kita baca Quran tadi tu, mesti kesan dia sampai ni.
Apabila melihat ayat Allah, sepatutnya akan pergi kepada rasa takut. Tengok ayat Allah, sepatutnya rasa apa? Takut. Jadi dia mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Lepas tu bila siang, dia bekerja balik, betulkan lagi apa yang dia dah tak buat semalam. Okey. Balik kepada al-jaza' min jinsil amal. Sekarang ini ibadah malam ini siapa dengan siapa? Hamba dengan Allah. Hamba dengan Allah. Perlu tak kita beritahu semua orang kita bangun malam? Ada benda ibadah kita beritahu orang tak? Ada benda ibadah. Solat 5 waktu ni kena tunjuk kat orang tak? Solat 5 waktu ni kena tak pamer kepada orang? Kenalah kan, ini syiar. Kalau sedekah boleh tak tunjuk kat orang sedekah? Ada yang boleh. Tapi kalau ibadah malam perlu ke? Tak perlu. Itu hamba dengan Allah, sembunyi. Jadi balasan dia mesti sama juga. Apa Allah kata pada hari ini? Ayat yang ke-17 surah As-Sajdah. Allah kata apa? Tengok ayat yang ke-17 surah As-Sajdah kita, muka surah 416. Sebabkan mereka itu beribadah kepadaku dengan sembunyi-sembunyi pada malam hari. Dia membaca Quran, kalamku, dan dia memohon ampun kepadaku atas dosa-dosanya. Fala ta'lamu nafsun. Allah juga tak nak bagi tahu kat dia apa yang Allah sediakan. Sebagaimana dia rahsiakan perbuatan dia. Jadi Allah kata apa dia? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Jadi untuk orang ni, sebab dia rahsiakan ibadah dia, maka Allah buat satu kejutan untuk dia. Apa dia? Allah juga merahsiakan bagi dia apa? Balasan yang dia akan dapat dalam syurga nanti. Yang Nabi pernah sabdakan dalam satu hadis, hadis kursi. Ini hadis kursi. Kita baca dulu sama-sama. A'dadtu li'ibadiya as-salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Okey, sekali lagi. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Saya terjemahkan dulu. Maksud dia apa dia? Ini hadis kursi, maksudnya apa dia? Firman Allah. Tetapi Nabi sebutkan, bukan dalam bentuk ayat Quran. Maksudnya Allah berkata-kata lalu Nabi sampaikan menerusi hadisnya. Apa maksud hadis ni? Kata Allah,
Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh. Apa dia? Mala ainun ra'at. Apa yang tiada mata yang pernah melihatnya. Wala uzunun sami'at. Dan tidak ada telinga yang pernah mendengarnya. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tidak pernah terlintas pun di atas hati manusia. Ini apa dia ni? Ukhfiya, yang dirahsiakan. Nikmat yang dirahsiakan oleh siapa? Oleh Rabbul Alamin. Tuhan yang di dunia ini dikasihi oleh orang-orang yang beriman, yang dia rindukan nak bertemu dengan Tuhannya di akhirat. Dalam keadaan bila dia bertemu dengan Allah, Allah berikan sesuatu yang dia tidak pernah lihat, tidak pernah mendengar, hati tak pernah terlintas. Apa perasaan dia ketika itu bertemu dengan Tuhannya, Rabbnya? Bahagia. Kerana apa? Dapat surprise. Itu Allah berikan kepada siapa? Hambanya yang soleh. Siapa hambanya yang soleh? Yang inilah yang Allah sebut dalam ayat yang ke-17 itu, yang bermula pada ayat ke-15, 16. Yang mereka itu pada waktu malam mereka beribadah, menyembunyikan hubungan mereka dengan Allah di malam hari. Dan siang hari mereka mengabdikan diri kepada Allah, membersihkan Allah, menyebarkan Al-Quran ini kepada orang ramai, mengajak manusia tunduk patuh kepadanya. Lalu bila dia bertemu dengan Allah, dia mendapat banyak nikmat yang Allah rahsiakan, Allah sembunyikan buat mereka. Qurrata a'yun, yang menyejukkan, yang menenangkan jiwa mereka, mata mereka. Jadi semoga Allah masukkan kita ke dalam syurga dan mendapat nikmat yang Allah sembunyikan ini. Tapi apakah syarat yang Allah letakkan kepada kita? 2 ayat pertama yang kita baca tu. Bukan 2 ayat pertama, 2 ayat sebelum yang kita lihat pada hari ini. Bermula daripada innama yu'minu bi ayatina sampailah tatajafa junubuhum anil madaji'. Ya.